Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai sebab kita sentiasa dibelengui masalah shadow ban. Dan sertai Telegram saya ya, jangan lupa ya, Regi Jesse Ritaudin. Dan share juga link Telegram itu dengan rakan-rakan di mana saya akan buat pengumuman di sana kelak. So, saya dah banyak cerita berkenaan dengan langkah Dubai yang sebenarnya adalah satu cerita rekaan, cerita dongeng. Dari awal sampai ke akhir, kiranya satu rekaan. Dan digunakan jentera berkait kerajaan yang dibiayai oleh dana rakyat ya. Maknanya dana awak digunakan dalam jentera ni. Ya, anda lihat gangguan mereka kepada saya ya. Anda lihat sendirilah. So, mereka menggunakan agensi berkait kerajaan iaitu JCOM yang dibiayai oleh dana anda ya, rakyat, untuk memuntahkan satu cerita dongeng. Dan kalau anda baca kenyataan pegawai JCOM, ianya adalah dikabarkan ya, dikatakan tengok gangguan. Kan saya dah kata mereka ganggu. Okey. So, agensi berkait kerajaan digunakan ya untuk memuntahkan cerita dongeng. Bila baca kenyataan pegawai JCOM, dikatakan, dikabarkan, dan atas dasar dikatakan, dikabarkan, dia pula minta diambil tindakan. Walaupun sedangkan tidak ada undang-undang dalam negara ni yang boleh menghalang ahli-ahli parlimen berbincang berkenaan dengan mereka nak terus sokong Perdana Menteri ke tidak. Malah perlembagaan persekutuan seperti yang saya dah jelaskan sebelum-sebelum ini, dia memang terang-terang memberi kuasa berperlembagaan kepada setiap ahli parlimen untuk secara peribadi dan sukarela pada bila-bila masa menentukan status sokongan mereka terhadap Perdana Menteri. So, tidak ada mana-mana undang-undang, tidak ada dalam perlembagaan yang menghalang ahli parlimen atau ahli politik daripada berbincang berkenaan dengan kerajaan. Perlu tak kerajaan ini diteruskan atau perlu kita pindah sokongan kepada orang lain? Tidak ada. So, pendek kata, pegawai JCOM mengelirukan rakyat dengan memuntahkan satu cerita dongeng atas syak, atas perkhabaran, atas dikatakan, kemudian meminta diambil tindakan berdasarkan undang-undang yang tidak wujud. Okay. So, semua ni adalah keterdesakan disebabkan desas-desus kerajaan akan tumbang. Maknanya Anwar sudah hilang majoriti. Dikabarkan 120 lebih ya, majoriti yang berpihak kepada orang lain. Okey, dikabarkan. Dan Anwar mendakwa kerajaan dia kukuh. Ada majoriti 2/3, malah ada 152, lebih dari 2/3. Tetapi hari demi hari yang buat kenyataan adalah belah-belah kerajaan. Belah-belah UMNO, belah-belah Zaid Amidi, belah-belah Anwar dan kuncu-kuncu dia. Yang duk hari-hari duk beri amaran kepada ahli-ahli parlimen BN bahawa mereka tidak boleh tarik sokongan. Jika mereka tarik sokongan, ini akan berlaku, itu akan berlaku. BN hari-hari yang duk ratib satu langkah palsu, satu langkah dongeng yang dikenali sebagai langkah Dubai. Orang-orang mereka ada dengan menggunakan dana anda. Inilah fungsi kerajaan, bukannya mentadbir urus negara. Kononnya dah stabil. Stabil tu takbir urus negara, tetapi hari-hari duk ratib. Kita dah cerita semalam, saya dah cerita semalam, hari ini lagi rancak mereka ratib. Anwar sendiri ratib, Zaid sendiri ratib dan menipu bulat-bulat. Kononnya langkah Dubai ini wujud. Seorang ahli parlimen sudah, seorang di dalam kabinet Anwar sudah pun membuat laporan polis terhadap pihak yang mendakwa ada langkah Dubai dan mengaitkannya dengan langkah Dubai. Nak tahu ada langkah Dubai ke tidak mudah. Contohnya Ismail Sabri, dia berkata saya tak ke Dubai, saya ke Mekah. Dengan mudah boleh dapatkan rekod penerbangan Ismail Sabri.
Adakah bila dia ke Mekah, kemudian dari Mekah, adakah dia terbang ke Dubai? Dengan mudah boleh diperolehi oleh kerajaan Malaysia. Jadi mengapa JCOM perlu sebut dikatakan, dikabarkan? Sertakan hitam putih. Mengapa dikabarkan, dikatakan? Zaid kata sumber risikan. Memang dalam keadaan terdesak mereka reka cerita ni. Ini dan yang mendakwa memang wujud langkah Dubai ni adalah orang yang kita dah buktikan berulang kali suka tipu, iaitu Anwar dan Zaid. So jika nak buktikan, guna kes Ismail Sabri sebagai contoh, buktikanlah dia pergi ke Dubai. Mesti ada rekod penerbangan dia kalau dia ada pergi ke Dubai. Sama ada dari Malaysia ke Dubai ataupun daripada Mekah ke Dubai, mesti ada the trail, pergerakan dia. Buktikanlah. Ya. So dalam keadaan terdesak, orang sanggup menipu, maknanya dia cukup terdesak. Jadi kalau saya nak rationalize benda ni, saya nak dapatkan idea mengapa mereka boleh sampai menipu benda ni, apakah kepentingan, apakah pentingnya menipu ni, saya cuma boleh fikir satu benda aja. Jika mereka cuba nak beri persepsi bahawa sesuatu skandal sudah terbongkar, sesuatu konspirasi sudah terbongkar kepada rakyat. Jadi bila dia timbulkan persepsi wujud satu konspirasi yang jahat, mungkin pihak yang dah beralih sokongan, mungkin yang tak sokong Perdana Menteri takut bergerak. Ya, barangkali mereka berpendapat mungkin jika yang di Pertuan Agong sudah ada bukti sokongan majoriti terhadap orang selain Anwar, mungkin dengan pendedahan ini yang direka sebagai satu konspirasi jahat, skandal jahat, mungkin mana tahu mereka fikir yang di Pertuan Agong tidak akan bertindak, akan takut. Contohnya lah, seandainya Anwar bukti sokongan majoriti sudah ada pada yang di Pertuan Agong, mungkin mereka rasa yang Agong akan teragak-agak untuk melakukan perubahan dalam kerajaan sebab sudah terbongkar satu skandal jahat. Jadi mereka timbulkan persepsi satu skandal jahat, satu konspirasi jahat yang dikenali sebagai langkah Dubai telah berlaku. Andai kata saudara-saudari, langkah Dubai ini berlaku jugalah untuk tujuan perbincangan, ianya bukan skandal jahat, ianya bukan konspirasi, ianya adalah hak berperlembagaan yang termaktub di dalam perlembagaan bagi mana-mana ahli parlimen, mana-mana ahli politik untuk berbincang. Jawapan saya kepada Zaid dan Anwar, andai katalah untuk tujuan perbincangan wujud langkah Dubai, so what? So what? Jadi bila kau ratib benda tu seolah-olah benda tu sesuatu yang dahsyat, maknanya kau sudah takut. So what? Kalau ahli parlimen telah pergi ke Dubai untuk bincang, nak tarik sokongan terhadap Anwar, so what? Itu hak berperlembagaan mereka. Tak langgar undang-undang, tak ada konspirasi jahat, tak ada skandal. So what? Tapi hakikatnya langkah ni tak wujud. Tetapi kau duk ratib pasal apa? Bukannya mentadbir urus negara, kononnya dah ada majoriti 2/3 cukup hebat. Mengapa duk ratib sampai hari ni? Sampai Zahid, sampai Anwar kena keluarkan kenyataan. Kenapa tak fokus kat ekonomi yang dah nak jahanam, ringgit yang dah jahanam? Mengapa tak fokus benda tu? Cuma satu je saya boleh fikirkan. Mereka timbulkan persepsi sesuatu yang jahat sedang berlaku. Mana tahu pihak mungkin ada orang-orang mungkin jika bukti sokongan majoriti sudah ada pada Agong ke apa ke, mungkin teragak-agak nak tukar kerajaan sebab rakyat sudah dapat tahu ada satu konspirasi jahat. Ya, ini kerja orang terdesak. So saya nak beritahu kepada anda, Zahid, Anwar sedang menipu anda semua berkenaan langkah Dubai. Berdasarkan satu kenyataan oleh JCOM yang kalau anda teliti adalah berdasarkan perkabaran dikatakan tanpa bukti, mereka boleh buat kenyataan rasmi. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri itu dah terdesak, maknanya sesuatu akan berlaku. Dan percayalah, mereka tidak tahu sebenar-benarnya apa yang akan berlaku. Mereka tidak tahu. Kali ini jika ada langkah lah, saya pun nak tunggu dan lihat.
Tetapi percayalah, jika ada sekalipun langkah, orang akan merahsiakannya begitu ketat, ya, ianya akan membuktikan bahawa langkah Dubai yang direka oleh geng-geng Anwar dan Zaid ni tidak lebih dari langkah tupai. Inilah tupai-tupai ni. Buat cerita tupai. Bukan Dubai, ya, tupai. Kita buat versi Malaysia ni. Memang tak ada langkah Dubai. Yang ada langkah kajang. Anwar dan geng-geng dia, masa dulu mereka nak tumbangkan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, mereka sampai minta Lee Chin Cheh, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri di Kajang, untuk kosongkan kerusi dia, untuk cetuskan satu pilihan raya, sebab nak jadikan Anwar adun di situ, kemudian Anwar Menteri Besar Selangor. Kemudian dia keluarkan satu dokumen 98 muka surat yang akhirnya menerusi proses mahkamah, terbukti fitnah oleh Saifuddin Nasution, dan Saifuddin Nasution terpaksa mohon maaf secara terbuka kepada Tan Sri Khalid Ibrahim. Langkah jahat dalam sejarah ini, sejarah telah dilakukan oleh Anwar Ibrahim and gang. Itu ada langkah jahat, langkah kajang. Yang ini bukan, tak ada langkah Dubai. Yang ada langkah kangkang, langkah tupai, mungkinlah, tapi no langkah Dubai. Yang babak langkah tupai ni adalah untuk menipu anda, untuk menimbulkan persepsi sesuatu yang jahat sedang berlaku. Itulah kerja mereka, mengelirukan rakyat, memberi maklumat palsu kepada rakyat, dan memberi persepsi palsu kononnya berbincang berkenaan dengan sokong atau tidak Perdana Menteri adalah satu kesalahan. Orang terdesak akan lakukan perkara terdesak, dan orang terdesak biasanya kurang berfikir. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.